kami masih lagi mengikuti perkembangan pasca banjir di banyak tempat di serata Malaysia termasuk di Lembah Kelang, antara yang paling buruk terjejas dengan banjir tempoh hari. Kampung Bukit Lancung di Seri Muda, antara kawasan yang terjejas teruk akibat banjir ketika ini. Banjir sudah surut dan kini cabaran dihadapi penduduk di situ ialah untuk membersihkan kediaman mereka. Rakan setugas Firdaus Azil berada di lokasi sekarang. Firdaus, apa yang terbaru dari sana dan apa antara cabaran yang dihadapi oleh penduduk setempat mangsa banjir untuk membina semula kehidupan mereka secepat mungkin pasca banjir ini? Okey, baik. Terima kasih Lokman di studio. Seperti yang Lokman maklumkan kepada penonton Eswara Wani, saya turun ke Bukit Lancung untuk melihat kembali bagaimanakah kehidupan penduduk kampung di sini sewaktu kita memasuki era pasca banjir, yang mana kita pun sedia maklum 2 tahun lagi kita akan menyambut tahun baru. Tetapi apakah erti tahun baru itu untuk mereka yang menjadi bangsa banjir di antara kawasan yang paling terjejas teruk untuk bencana banjir kali ini? Tetapi saya ingin menemu bual dengan bersama saya adalah Encik Azmi Encik Azmi Hashim yang merupakan ketua kampung untuk Kampung Bukit Lancung, dan difahamkan juga Encik Azmi juga merupakan menjaga kampung Lancung Jaya kalau tak salah saya. Jadi pertama sekali Encik Azmi, bagaimanakah sekarang ni kita sudah memasuki era, bagaimanakah proses pembersihan dan bagaimanakah nasib-nasib rakyat ataupun penduduk kampung di sini? Adakah mereka terbela dan sebagainya? InsyaAllah kalau nak kata terbela tu, insyaAllah terbela. Pasal dalam masa ni apabila selepas banjir ni banyaklah bantuan daripada macam-macam berbagai-bagai jabatan serta daripada NGO tak putus-putus masuk sini. Saya terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah mana yang terlibat daripada jabatan-jabatan seperti MPSJ, daripada pejabat daerah, daripada walaupun pejabat daerah daripada Sabak Berenam pun sanggup membantu berhari-hari di sini, serta lain-lain daripada luar-luar daripada kawasan Selangor pun sanggup membantu. Untuk penduduk sini saya mohon pada penduduk ini bersabarlah. Pasal ini adalah dugaan Allah Ta'ala, bukan daripada kita ni. Saya nak tanya, mungkin apakah sebab memandangkan Encik Azmi banyak berurusan dengan penduduk kampung ialah menjaga kebajikan mereka sebagainya. Mungkin ada benda-benda ataupun perkara yang mereka sangat perlukan buat masa ketika ini. Ialah kita faham rumah pun menaiki paras banjir ketika itu, naik sampai ke paras bumbung kalau di belakang saya ini, dan juga banyak barang-barang terkesan rosak dan sebagainya. Kehilangan itu susah kita nak buat estimation ataupun kita nak beri nilai. Tetapi mungkin apakah harapan mereka untuk meneruskan kehidupan, Encik Azmi? InsyaAllah bantuan akan diberi daripada banyaklah tempat-tempat yang telah memberi bantuan daripada NGO serta jabatan-jabatan sebagai tilam, katil, dapur-dapur, makanan dan semua tu, insyaAllah akan ini semua. Saya akan berusaha sedaya upaya saya untuk membangunkan balik rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk di Bukit Lancung dan Lancung Jaya. Pasal sebenarnya di Bukit Lancung ni ada 1,788 rumah di Bukit Lancung. Tidak termasuk di Lancung Jaya. Di Lancung Jaya lebih kurang ada 300 rumah. Mana ada 300 keluarga lagi dah di sana. Saya pun akan terpaksa membantu mereka juga. Okey, Encik Azmi, terima kasih banyak kerana bersama Eswara Wani. Itu saja. Okey, masa ini selain pada itu juga kita memahami bahawa dalam era pasca banjir ketika ini bukan sahaja barang-barang seperti fizikal ataupun rumah-rumah dan sebagainya, tapi saya juga nak membawa penonton Eswara Wani untuk melihat bagaimanakah pengurusan sosial, bagaimanakah mereka yang terkesan dari segi mental dan sebagainya, dan khususnya untuk kanak-kanak yang terkesan. Sebab saya difahamkan ketika ini saya nak membawa penonton Eswara Wani untuk berjumpa dengan Dr. Syed Syafiq. Assalamualaikum Dr. Syed Syafiq, apa khabar? Kita sedang bersiaran secara langsung. Okey, difahamkan, saya nak bertanya kepada doktor pengurusan psikososial khususnya untuk kanak-kanak di belakang ini, dan apakah inisiatif yang doktor bawakan ini? Okey, alhamdulillah kami di misi bantuan My Aqsa Defenders pasca banjir 2021, kami membawakan tim yang lain daripada iaitu psikososial, di mana kita tengok daripada kanak-kanak yang terjejas dengan mulanya daripada PKP
PKP sampailah kena banjir pula. So jadi kita nak menceriakan, dia trauma jadi trauma lah. So jadi kita nak menceriakan dengan membawa ada Omar dan Hana maskot turun. Lepas tu ada daripada NGO-NGO lain yang memberikan macam bercerita, bernyanyi, menari dengan mereka. Lepas tu ada pemberian daripada macam barangan-barangan alat tulis, melukis apa semula. So jadi yang tadi pun ada yang mak sendiri cakap, saya dapat feedback, oh anak dia dah start senyum balik dah seronok balik. So jadi itulah kita nak objektif kita untuk menceriakan balik kanak-kanak di sini. Okey doktor, kita difahamkan kanak-kanak di belakang ini, kalau boleh saya nak bawa penonton tengok, di belakang ini mereka sedang melakukan aktiviti. Mereka adalah digelar sebagai generasi, ada tadi doktor ada menggunakan satu terma yang mana mereka ini hidup di dalam suasana PKP, tidak boleh keluar sebagainya, baru nak memulakan kehidupan balik, tiba-tiba terkena pula bencana banjir bagaimana. Apakah pentingnya pengurusan psikososial itu untuk kanak-kanak? Betul, pengurusan psikososial ni adalah kadang-kadang ibu ayah tu tak perasan lah kadang-kadang, sebab anak-anak ni bila dia tak keluar rumah, lepas tu tiba-tiba kena pula banjir macam ni, diorang jadi trauma, dia jadi macam tumbesaran dia jadi lambat, di mana suka menyendiri. Lepas tu bila jumpa orang ramai, dia tak berani duduk dalam crowd yang banyak. Dia jadi takut. Macam tadi kita buat aktiviti pun, ada kanak-kanak yang dia duduk saja. Orang lain sibuk menari tapi dia tak nak menari. Itu kita tengok. Tapi bila lama-lama dia dah duduk dalam tu, dia dah start ada gerakan sikit. So kita nampak dekat situ. Jadi psikososial ni sangat penting, because tumbesaran anak-anak daripada kecil ni lah kita kena betul-betul fokus kepada dia punya, orang kata apa, segi mental dan cara dia bersosial dengan orang-orang lain juga. Sebab sebelum ni dia terkurung dalam rumah, tak jumpa siapa-siapa, tiba-tiba dah boleh keluar, jumpa dengan kawan-kawan lain, dia tak berani nak berkawan dengan tu. Jadi dia rasa kehidupan diri dia sendiri. Jadi bila kita adakan macam ni, dia dah bergaul dengan ramai, dia boleh seronok menari apa semua, dia dah rasa macam kepunyaan dengan semua, macam tu. Okey, tetapi adakah, sebab kita faham trauma kadang-kadang kanak-kanak ni apabila dilanda satu trauma, kadang-kadang mungkin dia tak menunjukkan kesan-kesan, mungkin ada pakar-pakar si doktor bolehlah membaca, tetapi untuk ibu bapa mungkin sukar sikit untuk mereka baca, apatah lagi mungkin ibu bapa di penduduk sini sibuk nak membersihkan dan sebagainya. Tetapi bagaimana untuk mengenal pasti simptom-simptom yang terjadi pada kanak-kanak ini, dan apakah lagi usaha, sebab kita faham ini adalah inisiatif mungkin satu hari ini Omar dan Hana tak ada di sini sampai bila-bila, tetapi bagaimana untuk memastikan kanak-kanak ini mendapat rawatan ataupun mendapat perhatian yang sewajarnya untuk memastikan mereka terus menjadi kanak-kanak yang mungkin lebih ceria dan sebagainya. Actually kanak-kanak ni dia perlukan, orang kata apa, love touch tu dengan anak-anak dia lebih dengan ibu bapa lah kan. So banyak bercakap dengan dia. Bercakap pun kalau macam nak sebelum tidur kan, baca buku cerita tu, baca dengan satu ekspresi yang best, macam ada suatu hari, jadi macam tu anak-anak macam dia akan rasa trigger dan seronok dekat situ. Lepas tu banyak keluar berdamping dengan mereka lah, selain daripada kita ada gadget-gadget yang lain kan. So banyakkan orang kata apa, human touch dengan anak-anak tu. Itu yang lebih ni, sebab kalau nak tahu kadang-kadang diorang ni yang kita kadang-kadang nampak dia pergi menyendiri, dia main hal dia, lepas tu dekat luar pun dia jadi dia takut nak pergi macam jumpa family kan, jumpa sanak saudara ke apa, dia orang tak boleh bergaul dengan sepupu sendiri pun. Jadi itu antara-antara yang perlu diambil ambil tahu jugalah. Selain daripada psikososial, pengurusan emosi untuk kanak-kanak ini juga difahamkan My Alsa Defender ni banyak inisiatif lain. Jadi kita ada 1 minit terakhir, mungkin boleh doktor terangkan apakah langkah seterusnya, apakah misi seterusnya selepas ini, untuk mungkin saya difahamkan di Pantai Timur mungkin ada misi-misi sebagainya. Baik, untuk misi bantuan kali ini My Alsa menggerakkan 2 tim lah actually. Satu wash team, satu lagi psychosocial team. So wash team kita memang dah gerak selama 8 hari direct, bermula daripada Hulu Langat dan sehinggalah ke Shah Alam ni lah. So jadi untuk misi seterusnya ada tim kita juga telah ke Pahang, iaitu mentakap, mungkin ada hari ini pun mungkin ada ke Pahang lagi lah. So jadi misi ni tak terhenti di sini. Mungkin hari ini untuk fasa Lembah Kelang memang kami akhirnya pada hari ini, tapi misi di Pantai Timur pula akan bermula lagi selepas ni lah. Terima kasih Dr. Syafiq yang merupakan pengarah kreatif, kreatif manager untuk My Alsa Defender. Itu saja. Sebelum tu saya nak membawa, Omar Hana, boleh lambai-lambai sikit, kita sedang live semua. Ini adalah antara yang inisiatif yang dibawa oleh My Alsa Defender untuk kanak-kanak di belakang itu, dan untuk memastikan ibu bapa juga mungkin boleh memastikan bahawa pengurusan emosi kanak-kanak khususnya bagi mereka yang terjejas akibat bencana banjir ini perlu dijaga sepenuhnya untuk memastikan mereka terus menjadi kanak-kanak yang mungkin lebih okey dan sebagainya. Jadi masa itu saja yang boleh saya kongsikan dari kampung Bukit Lancung, Lokman. Terima kasih Firdaus Azil. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.